Ini adalah sambungan daripada matrik yang sebelum ini. Ini dah masuk matrik yang ketiga. Okey, matrik yang pertama itu adalah fokus pada matrik darab. Okey, siapa yang masih lemah lagi matrik darab boleh cari matrik darab part 1. Part 2 lebih kepada matrik songsang, tapi matrik songsang untuk konsep. Okey, part 3 ni lebih kepada video ni lah, lebih kepada matrik songsang juga, tapi lebih kepada soalan. Macam mana kita nak tackle soalan-soalan yang biasa kita buat. So untuk video ni cikgu akan buat satu soalan je. Soalan yang agak popular lah kan. Jadi dengan soalan ni diharapkan bahawa kita bolehlah buat soalan-soalan lain insyaAllah. Okey, jom kita mulakan sekarang ya. Okey, ni adalah soalannya. Diberi bahawa ni soalan kita lah. Matrik dengan keadaan M ialah matrik 2 darab 2. Okey. So 2 darab 2. 2 baris 2 lajur tu maksudnya ya. Okey, cari nilai M. So dia suruh cari nilai M. Okey. So, apabila dia suruh cari nilai M ni macam konsep songsang ni sebab dia nak tinggalkan M seorang-seorang, jadi matrik yang dalam bracket ni kena pindahkan sebelah kanan tu. Okey. Jadi first step kita kena pindahkan dulu. Okey, kita kena pindahkan dulu. Supaya kita nampak yang bahawa kita pindahkan jadi songsang. Jadi M dah tinggal seorang dah. Okey, ni simbol songsang dia. Belum buat apa-apa lagi ni. Tu baru simbol, tu step dia lah. Tak buat pun tak apa sebenarnya, ni lebih kepada pelajar yang mungkin tak nampak kan. Jadi kita buatlah daripada asal, daripada basic. Okey, so ini namanya lah matrix identity. Matrix identity ni 1001 ni sebenarnya dia sama dengan 1 je. Kan, dia sama dengan 1. Jadi kita boleh buat macam ni lah. Okey, sebenarnya adalah sama dengan 1 je. Jadi kalau kita darab 2 ni pun seolah-olah macam kita darab dengan 1 lah. So ni macam tak wujud lah. Kan? So kita akan dapat yang ini aja nanti. Okey, mungkin ada lagi yang keliru benda ni kan. Kenapa dipindah jadi tanda dan sebagainya. Okey, tak apalah, kita buat sikit revision lah Katakanlah juga ambil contoh yang lain. Kita ambil soalan dia macam ni. Katakanlah juga buat M, B sama dengan 1001. Contohlah ni. Ya, 1001 macam ni. Jadi katakanlah nak cari M Katakanlah nak cari M. Nak cari M ni. Macam soalan tu lah. Jadi bila cari M, B tu kita pindahkan. So, B bila kita pindahkan, B akan jadi songsang. Okey, darab dengan 1001. Okey, kita buat lagi. Jadi M sama dengan B songsang. Seolah-olah 1001 ni sama dengan 1 je. Kan? Jadi end of the day, kita akan dapat M sama dengan B songsang. Macam tu je lah. Okey, jadi dalam keadaan yang sebelah kita ni, kan, yang kita buat belah kiri tu sebenarnya konsep dia macam ni lah. Cuma tu dalam bentuk dia punya huruf, dalam bentuk nombor. Yang tadi aku bagi contoh tu dalam bentuk huruf. Jadi yang ini kita boleh simpulkan daripada sini, kemudian terus buat M sebenarnya sama dengan songsangan bagi 4, 5, 2, 3. Songsang bagi ini. Jadi ini bukan jawapan lagi, nombor step. Jadi sekarang ni macam mana nak songsangkan yang ini? Okey, kepada yang rasa macam laju ke, awak boleh tengok balik video cikgu songsang untuk part 2 ya. Type je matrik songsang, kat situ nanti tu pilih part 2. Okey, jadi yang ni aku agak laju sikit lah. Bila dah sampai step sampai sini, okey, ni kalau ikut awak tak nak tulis, awak dah mahir nanti, awak tak payah tulis pun tak apa, awak terus boleh buat jalan kerja, tapi nak suruh nampak kan. Kita dapat sampai situ, apa perlu kita buat, terus kita masuk ke M. Okey, sekarang ni 1 je aku dah buang dah. Ya. Sebab bila 2 ni didarab, dia akan dapat nombor asal semula. Okey. So sekarang ni nak settlekan masalah songsang ni. Macam mana nak songsangkan 4, 5, 2, 3 tu. So seperti yang kita belajar sebelum ni, maka apa perlu kita buat? Kita akan buat yang mula-mula adalah 1, juga ajar sebenarnya 1 bahagi bracket kecil 2, tolak dengan bracket kecil, batu dengan bracket besar. Ni step cikgu lah. Okey. Ni cikgu lajukan sikit. Yang seterusnya adalah 4 dengan 3 kita pindahkan. Pindah tempat. Dan 4 dengan 3 juga kita darab untuk bracket yang pertama yang kecil tu. Okey. Yang kedua, 5 dengan 3 ni untuk yang bracket besar tu, kita jangan tukar tempat, kita tukar simbol je. Kalau dia positif, jadi negatif. Kalau dia negatif, jadi positif lah, terbalik. Tapi untuk yang kecil tu, kita darab macam biasa. 5 darab 2, 10. Okey. Settle. Kan? So, maka kita boleh tolaklah dia seperti biasa. 12 tolak 10, 2 lah. Kan? 2 lah. Okey, seterusnya macam ni. Jadi, kita boleh tinggalkan jawapan kita macam ini. Ataupun kita boleh darabkan dia.
Okey, maksudnya 1/2 darab 3, 1/2 darab 2 negatif 2, 1/2 darab negatif 5, 1/2 darab 4. Okey, tengoklah mana yang awak suka. Dua-dua ni boleh. Okey, boleh faham ya? Okey, tak apa. Awak boleh ulang video banyak kali. Okey, kita tengok pula soalan B ni. Soalan A biasa macam ni. Soalan B tengok. Soalan mana yang macam yang agak biasa keluar. Okey, bentuk soalan yang biasa keluar adalah bentuk seperti ini. Okey. So, ni awak bisa nampak ni persamaan linear kan? Tapi persamaan linear sekarang ni kita nak gunakan dia dalam bentuk matrix. Okey, dalam bentuk matrix. So, step-step yang kita buat ni dalam bentuk matrix. Okey, jadi dia bagi soalan macam ni, persamaan linear serentak. Okey, dalam persamaan matrik dia nak. Okey, seterusnya menggunakan kaedah matrik, hitungkan nilai X dan Y. Jadi, kita menggunakan teknik matrik yang kita belajar ni untuk menyelesaikan masalah persamaan linear ni. Persamaan linear ni sebenarnya kita boleh guna cara lain. Kita boleh guna cara penghapusan dan juga kita boleh guna cara untuk penggantian. Tapi untuk kali ini memang dia purposely dia buat soalan ni untuk menggunakan kaedah matrik. Jangan guna kaedah lain. Jadi guna kaedah matrik. Okey, step pertama macam nak buat, kita kena asingkan antara nombor dengan huruf. X dengan Y tu dengan nombor lain kita kena asingkan. Cara nak asingkan macam mana? Kita susun balik nombor-nombor ni ikut tempat yang asal. Okey, kita buat bracket macam tu. So, kita susun balik nombor-nombor je. Susun nombor je. Dah. Tengok 4 dengan 4. Nampak tak? Tempat sama je. 5 dengan 5. 2 dengan 2. 3 dengan 3. Cuma X dengan Y tu kita asingkan. Dah. 2 dengan 4 pun sama je kita buat. Okey. So, ingat. Kita sekarang nak cari X dengan Y. Jadi, apa yang perlu buat? Kita kena songsangkan ini. Hantar sebelah. Songsangkan dia. Okey. So, bila nak songsangkan, apa perlu kita buat sekarang ni? Okey. Sekarang ni bila kita pindah sebelah. So, tengok ni. Yang ini dengan ini adalah sama. Jadi, cikgu kekalkan. Dia tak berubah tau. Tempat sama. Cuma yang ni kita nak pindahkan dia. Okey. Bila kita pindahkan, dia akan jadi songsang. So, bila songsang dia, terus kita buat teknik kita tadi. Bracket, 1 per bracket kecil. Ini tolak. Betul bracket besar. Okey. Okey. Sebelum ni mungkin kita belajar sampai sini aja. Okey, belakang ni tak ada kan? Dia bila soalan ni ada, dia ada penambahan sikit yang belakang tu. Bergantung pada soalan ni. Okey, jadi yang bracket besar, bracket kecil tu, kita guna teknik yang sebelum ni lah. Ya. 4 dengan 3 kita terbalikkan tempat. Tukar tempat. Okey, 4 dengan 3 dia darab, jadi 12. 5 dengan 2, jangan tukar tempat, tukar simbol. Tukar simbol lah. Dan 5 dengan 2 darab, jadi 10. Okey, so kita selesaikan seperti biasa. Okey. 1/2. Alright. Yang bracket besar ni, okey. Yang ini sebenarnya kita boleh guna teknik yang cikgu buat masa teknik songsang darab. Masa teknik matrik darab. Matrik darab, kalau macam ni kita akan buat 2 baris. 1 lajur. Okey, nak tahu teknik macam ni? Tengok video cikgu yang sebelum ni, matrik darab. Type lah matrik darab. Dia ada part 1 dalam bracket. Okey, so ni cikgu dah ringkaskan dah. Dia jadi macam tu. Okay, ataupun awak boleh gunalah teknik mana yang awak familiar. Kita boleh selesaikan masalah ini. Okey, jadi kita pun dah boleh selesaikan dia. Darab tambah semua. Dan lepas tu kita darab lah. 1/2 darab 3 dengan 2. 1/2 darab 6. Dapat 3. Jadi inilah nilai X, Y-nya. Maka nilai X, Y-nya adalah X sama dengan 1. Y sama dengan 3. Jadi atas ni adalah X lah. Bawah ni adalah Y. Macam tu. Alright. Jadi dengan sedikit penerangan dengan satu contoh soalan ni, diharap awak semua bolehlah jawab soalan-soalan lain lah. Janganlah bergantung pada soalan ni je. Bentuk soalan berbagai lah. Kan? Cuma nak faham konsep dengan nak apply konsep dalam soalan je. Okay, so doakan cikgu lah supaya cikgu boleh buat video lain lagi. Semoga kita jumpa lagi akan datang. Okay, jangan lupa subscribe channel cikgu. Okay, bye.